Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih Al-Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan dibilang wujud itu sifat atas qaul yang pertama, iaitu qaul Abil Hasan Al-Ash'ari. Dan dibilang wujud itu sifat atas qaul yang pertama, iaitu qaul yang pertama, qaul yakni pandangan Abil Hasan Al-Ash'ari. Itu khabar dibilang tiada zahir. Tak zahir sebab apa? Ilat bagi tiada zahir kerana bahawa sifat itu sifat wujud. Tak dapat tiada yakni mesti bahawa ada ia, bukan. Kerana bahawa sifat itu bukan sifat wujudlah, sifat secara umum. Khabar kerana tak dapat tiada yakni mesti bahawa ada ia sifat itu lain daripada ain zat, lain daripada diri zat. Tu. Jadi termasuk perbahasan sifat wujud. Ia merupakan khilaf ulama berkenaan dengan hakikat sifat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut pandangan Abul Hasan Al-Ash'ari, al-wujudu ainul mawjud, sifat wujud itu ialah kena kepada batang yang wujud tu, batang tubuh yang wujud tu. Maka dia pun syarah kata, kalau ikut Abu Hasan Ash'ari ni, nak katakan sifat wujud tu sifat tak zahir mana, tak jelas mana. Sebab apa? Sebab mestilah sifat itu lain daripada diri zat. Dia bukannya syai'un, dia bukannya as-sifatu wa zatu syai'un wahid kan. Dia beza, sifat lain, zat lain. Ta'rif pun beza dah. Ta'rif pun beza dah. Apatah lagi hakikat sifat dan zat. Di sebalik ta'rif tu beza dah lah. Jadi syarih kata tak zahir lah bila kita kata Abu Hasan Asy'ari kata wujud ain mawjud, kita kata dikira sifat, tak zahir. Sebab perkataan al-wujudu ainul mawjud seolah-olah mengirakan wujud itu kena kepada zat dah, bukannya sifat yang lain.
Itu zahir. Melainkan dengan makna dibilangkan wujud itu sebagai sifat. Dibilangkan wujud itu sebagai sifat, melainkan apa? Bahawa dikata orang tatkala sah, dikata orang sesiapa lah. Apabila orang kata tatkala sah bahawa dikatakan Allah itu mawjud, Allahu mawjudun, dia buat ayat Allahu mawjudun, Allah mubtada, Allah mawdu', mawjudun mahmud, mawjudun khabar. Maka orang kata begitu seperti sah lah, seperti makna dia tashbih. Dia tak kena dia tashbih dengan ayat lain. Seperti sah bahawa dikatakan Allah itu alim, Allah itu yang mengetahui. Allahu alimun, Allah mubtada, alimun khabar, Allah mawdu', alimun mahmud. Jadi alimun tu bila sebut Allah itu yang tahu, ay muttasifun bi sifatil ilmi. Begitu juga lah dia kiaskan ayat orang sebut Allahu mawjudun. Allahu mawjudun tu yakni zatun muttasifun bi sifatil wujud. Begitulah. Ini atas pandangan pertama yang tidak mentakwilkan kalam Abul Hasan al-Ash'ari, bahkan hanya mentashbihkan ayat Allahu mawjudun dengan ayat yang lain seperti Allahu alimun, Allahu muridun, Allahu hayyun, Allahu sami'un ila akhirih. Jadi itu pendapat yang pertama, iaitu kita tidak takwilkan pandangan Abu Hasan Asy'ari yang mengatakan al-wujudu ainul mawjud, kerana mungkin saja yang dimaksudkan oleh al-Imam Abu Hasan Asy'ari al-wujudu ainul mawjud seperti kita kata Allahu alimun, Allahu muridun, Allahu qadirun, dengan makna qadir, alim, murid itu tadi aizatun muttasifun bisifatil ilm, bisifatil qudrah, bisifatil iradah. Cuma bezanya wujud ni dia bukan wujudi lah. Cuma nak kata ayat tu ada tashbih di situ dari sudut cara dia. Allahu alimun ay adalah sifat ilmu di sebalik alimun. Begitu juga mawjudun, adalah di sebaliknya itu sifat wujud. Kerana mawjudun itu min itlaq ismil maf'ul wa iradat ismil fa'il. Tu. Inilah dan umpama Allah itu alim. Kiyah lagi lah. Niscaya luluslah. Jadi kalau bahawa kita kata begitu, kita tashbihkan dengan ayat Allahu alimun, Allah mawjudun, niscaya luluslah dibilangkan wujud itu sifat pada ketika itu, pada ketika sah bahawa dikatakan seorang tadi. Pada ketika itu, pada ketika sah dikatakan Allah mawjudun, seperti mana sah orang kata Allahu alimun, dan di sebaliknya ada sifat ilm, sifat wujud. Maka sah lah lulus kita kata begitu. Ini atas zahir kata-kata Imam Abu Hasan Asy'ari tanpa perlu takwil. Kerana apa? Kerana menyerupai dengan sifat pada demikian itu, pada demikian ayat yang dikata tadi. Allahu alimun, maknanya Allah bersifat ilmu lah. Allahu mawjudun, maknanya Allah bersifat wujud lah. Gitu. Dia kira gitu. Dan inilah dibinakan, dan inilah kata tashbih seseorang mengatakan Allah alim tu. Dan inilah iaitu tashbih orang yang mengatakan Allahu alimun itu kepada Allahu mawjudun, dibinakan atas kekal qaul yang pertama, iaitu qaul Imam Abul Hasan al-Ash'ari atas zahir qaul yang pertama. Yakni tanpa takwil. Kekal di sini dengan makna tidak perlu takwil. Itu pandangan pertama. Tapi dan yang sebenarnya ay al-qaulul muhaqqaq, pandangan yang betulnya bukan seperti mana hak pertama, iaitu kita biarkan atas zahir kalam Abul Hasan al-Ash'ari tak, bahkan perlu kepada takwil.
Maka dan yang sebenarnya, yakni dan bermula qaul yang sebenarnya ialah ditakwil akan akan qaul yang pertama, iaitu qaul Abul Hasan Al-Ash'ari. Lagu mana itu? Seperti ai. Bermula takwil akan demikian itu adalah ia seperti barang yang dikatakan oleh Sa'ad, yakni Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani rahimahullah, dan lainnya lain daripada Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani. Mana lain tu? Bayan bagi lain daripada segala ulama yang muhaqqiqin. Muhaqqiqin apa dia? Cara dalam Tarmasi ada disebut muhaqqiqin ithbatu syai'i bid dalil, mensabitkan sesuatu dengan dalil. Kalau mudaqqiqin ithbatu dalil bi dalilin akhar. Kalau mudaqqiqin mensabitkan dalil dengan lain yang lain. Itu disebut dalam Hasyiatut Tarmasi jilid 1. Tu dia kata apa? Lagu mana kita nak kata takwil tu? Dengan bahawa semuraknya, yakni bermula demikian takwil itu ditaswirkan akan dia dengan bahawa semuraknya murak qaul yang pertama, iaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu tiada pekerjaan yang lebih atas mawjud. Tiada pekerjaan yang lebih atas mawjud. Pekerjaan yang lebih ni selalu kita dengar dalam sifat ma'ani. Jadi dia kata yang kata al-wujudu ainul mawjud, Imam Abu Hasan Asy'ari nak kata sifat wujud tu bukannya satu pekerjaan yang lebih, ada ta'alluq macam ma'ani, tak ada. Dia untuk zat je. Adapun ma'ani bukan setakat sabit di Tuhan, bahkan ada fungsi dan pekerjaan yang lebih daripada itu. Kudrat itu dapat Allah Ta'ala itu membuat sesuatu, iradat itu dapat Allah Ta'ala berkehendak sesuatu, hayat itu dapat Allah Ta'ala hidup, tapi tak ta'alluq hayat. Sama itu boleh Allah Ta'ala mendengar. Itu dia panggil pekerjaan yang lebih. Jadi mawjud itu yang maksudnya al-wujudu ainul mawjud, ialah tak ada pekerjaan yang lebih atas mawjud, yakni atas zat yang ada tu. Macam mana tiada pekerjaan yang lebih? Taswir, yakni bermula demikian tiada pekerjaan yang lebih atas mawjud, ditaswirkan, digambarkan akan dia dengan sekira-kira. Jadi dengan sekira-kira tu boleh tahu kata ni bab taswiriyah. Dengan sekira-kira dilihat akan dia, akan sifat wujud tadi, tetapi ia wujud tadi. Pekerjaan i'tibari, pekerjaan yang i'tibari, yakni amrun i'tibari lah. Pekerjaan ni amrun terjemah dia. Bukannya dia buat kerja, kan. Dia bukan amrun zaidun ala zat macam ma'ani, bahkan dia amrun i'tibari, yakni atas pandangan yang mengatakan amrun i'tibari. Dan Imam Abu Hasan pun memang amrun i'tibari lah. Jadi sebab tu kita kata pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari, dia kata al-halu muhalun. Imam Abu Hasan Asy'ari tidak mengiktiraf hal, bahkan dia kata al-halu muhal, hal itu mustahil. Maka sifat wujud itu termasuk amrun i'tibari atas pandangan takwil kepada qaul dia. Atas pandangan pertama tadi tak perlu takwil, bahkan zuhir atas kalamnya. Sebab apa? Sebab dia kata al-wujudu ainul mawjud, kerana di sah kita kata Allah mewujud, seperti mana sah kita kata Allah itu alim. Dalam keadaan alim di situ adalah sifat ilmu, mawjud di situ adalah sabit sifat wujud. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua ditakwil kalam Abul Hasan, maksud al-wujudu ainul mawjud ialah wujud itu bukannya perkataan, bukannya pekerjaan yang lebih, amrun zaidun ala zat macam ma'ani. Batu kalau bukan amrun zaidun ala zat, batu apa dia? Tapi dia panggil sebagai wujud itu amrun i'tibari. Amrun i'tibari, pekerjaan yang lebih. Tu dia kata tu, pekerjaan yang lebih atas mawjud dengan sekira-kira dilihat akan dia. Tak sah nak lihat, sebab dia bukan sifat yang ada.
Wujud itu bukan sifat yang wujudi. Ma'ani itu sifat yang wujudi. Bila benda yang wujudi, dia panggil kullu mawjudin yasihhu ayyura wa yusma'. Setiap perkara yang ada itu sah untuk dilihat dan didengar. Sedangkan sifat wujud bukan wujudi, maka tidak sah dilihat. Lepas tu dia kata sekira-kira dilihat akan dia, itu taswir bagi kata pekerjaan yang lebih atas mawjud. Kalau dia itu amrun zaidun ala dzat, macam ma'ani, sah untuk dilihat ma'ani, tapi ini tidak. Bahkan tetapi ia sifat wujud itu pekerjaan i'tibari, amrun i'tibari sahaja, perkara yang dikira-kirakan sahaja, perkara yang dibangsakan kepada kira-kira. Yang kita bahas dah dulu, amrun i'tibari ada dua, tahaqququn fi nafsihi, laisa tahaqququn fi nafsihi. Tahaqququn fi nafsihi itu intiza'i, laisa tahaqququn fi nafsihi itu ikhtira'i, seperti al-bahru min zaqbaq, iaitu laut daripada merkuri, tanduk gajah 1000, itu ikhtira'i, reka-reka. Titik situ. Kemudian kata syarih rahimahullah, ketahui olehmu, yakni wahai orang yang belajar, bahwasanya dhamirul hal wa sya'an, seperti barang yang dikata oleh setengah mereka itu ulama. Jadi dah bahas habis lah sifat wujud, berhenti situ. Tu dia pun nak buat tambih sikit. Setengah orang kata tiada wajib, itu maqul qaul bagi berkata, tiada wajib atas mukallaf i'tiqadkan suatu daripada yang demikian itu, demikian wujud itu ainul mawjud atau bukan. Tak wajib. Wujud ni ainul mawjud ke bukan ainul mawjud, tidak wajib. Lepas tu apa yang wajib? Istidrak, tetapi memadai, bahawa tu fa'il memadai oleh bahawa ia seorang mukallaf itu i'tiqadkan bahawa Allah Ta'ala itu khabar bahawa mawjud, yakni yang ada, aizatun mutasifun bisifatil wujud. Cukup kata Allah itu ada, hak tu wajib. Ainul mawjud ke bukan ainul mawjud, dalam kitab Faridah Al-Faraid Syekh Ahmad Al-Fatari rahimahullah sebut, itu bin rawamidhi ilmil kalam. Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah sebut juga dalam hasyiah Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam. Tak wajib tu. Dan tiada wajib diiktiqadkan bahawa wujud itu ain mawjud. Tadi itulah. Ataupun yang demikian itu tu tadi kita rujuk kepada mana? Kita rujuk kepada kata wujud itu perkara yang lebih atas, pekerjaan yang lebih atas mawjud ke bukan? Demikian itu. Sebab di bawah tu disebutlah bahawa wujud tu ainul mawjud ataupun tidak. Kita aid dhamir yang paling dekat. Demikian itu, demikian apa? Demikian kata wujud itu amrun zaidun ala zat aulah. Tak wajib tu. Dan tiada juga wajib diiktiqadkan bahawa wujud itu ain mawjud atau bukan ain mawjud. Wujud itu kena kepada diri zat ke tak? Tak wajib juga. Sebab apa? Kerana bahawa ini mana? Ini i'tiqad bahawa wujud itu ain mawjud ataupun bukan daripada, yakni sebahagian daripada barang yang ikhtilaf ulama pada barang. Barang apa dia? Yakni perbahasan wujud itu ainul mawjud atau bukan. Itu masduk kepada barang, iaitu wujud itu ainul mawjud ataupun bukan. Noktah situ. Dan kata setengah ulama lagi, setengah makna sebahagian, ketahui olehmu wahai orang yang belajar, maka tiada harus, yakni haram, kita, yakni oleh kita, berkata hiya huwa. Haram, tiada harus, yakni haram kita berkata hiya huwa. Apa tu? Bukan zikir hu ni. Artinya, arti hiya huwa bermula sifat itulah zat. Hiya huwa. Dia dalam perbahasan sifat wujud. Kalau atas qaul yang mengatakan al-wujud wa ainul mawjud, maka kita panggil dia sebagai hiya huwa. Hiya ay sifatul wujud, huwa ialah zat. Ialah ainul zat.
Jadi sebagian ulama kata haram kita bah. Dhabit situ haram, yakni haram jika bukan ahlinya. Haram bahas panjang-panjang gini jika bukan ahlinya, jika bukan ahlul ishtighal fi hadzal ilmi. Kita terlalu menekankan hak ni sampai ke orang awam pedih, hak tu hukum dia haram. Jadi bila mengajar sifat 20 pada orang awam, berpada-padalah. Tu Dan tiada harus, ataf pada tiada harus, yakni ketahui olehmu, maka tiada harus pula, yakni haram juga pula dengan makna juga. Kita kata hiya ghairuhu, pula dah. Artinya arti hiya ghairuhu, sifat itu khabar lain daripada aizat, lain daripada diri zat. Sama jugalah, tiada harus, yakni bagi orang yang tidak berkeahlian. Dan memang hakikatnya hiya ghairuhu, sifat itu bukan zat. Memang betul lah. Kalau kita duk bahas sekarang ni, memang sifat bukan zat. Tapi yang kata haram ni bagi orang yang tidak istighfar dan bukan ahlinya. Itu dhabit daripada guru lah. Tu. Dan tiada harus pula, yakni juga haram, kita kata zat dan sifat dua syai', yakni dua perkara yang berbeza. Dan tiada harus kita katakan zat dan sifat itu syai' yang satu. Zat dan sifat ni serupa je. Maksud apa daripada tadi ni, dia kata haram ni, yang ni tak payahlah bahas dalam-dalam sangat. Tauhid ni mudah je. Sekadar nak kata Allah ada, sudahlah. Hakikat ada tu lagu mana, hakikat sifat zat lagu mana. Tak payah ambil tahulah tu dalam-dalam. Ni disebut dalam Hasyiah Syarqawi juga. Dia kata ulama salaf dan para sahabat tak main ta'aluk. Tak main ta'aluk dan tak wajib tahu ta'aluk ni. Tak wajib tahu ta'aluk ni. Yang wajib tahu ialah sifat. Dan kalau tak tahu ta'aluk ni, ya tak apalah, memang tak wajib. Tapi kalau silap, siap lah. Itu ya. Jadi tak payah nak ambil tahulah benda-benda gini, kata sebahagian ulama. Bila kata sebahagian ulama, mana sebahagian yang lain kata tak haram lah. Gitu ya. Tetapi hendaklah kita tahankan. Dah kalau tak boleh belakang. Hendaklah kita tahankan, yakni kita tahankan daripada berkata akan barang yang tiada datang warid. Tiada datang warid, yakni warid daripada syarak, yakni daripada Quran ataupun sunnah. Tahan makna tak payah katalah benda-benda gitu. Sebab tu kita kata nanti kalau mengajar orang awam, kitab tu kalau tak sebut, jangan sebut. Macam contoh amrul itibari hal, kalau kitab tak sebut, tak payah sebut lah. Sebut sungguh-sungguh sudahlah. Sifat kalam kalau tak sebut 4, tak payah urai lah 4, 2 sudahlah. Bukan wajib pun tahu tu. Yang tahunya kena wajibnya sabit sifat kalam pun. Sabit sifat kalam lah. Tambahan pula mengaji sifat 20 detail lagu ni. Ini untuk kesempurnaan iman. Akidah tu yang paling mudah kali orang ni. Sebab 3 saja. Ini hurai ke orang awam macam dia nak jadikan orang awam ulama. Sampai pening apa tu. Jaga-jaga. Tiada warid daripada syarak. Dan tiada pula datang daripada salaf yang dahulu-dahulu. Betul lah. Jadi kalau puak-puak sana kata, sifat 20 ni tak ada, ta'aluk apa perbahasan sifat 20 mendalam ni tak ada zaman salah. Kita kena akui lah. Yang kita cok lah, Wahabi orang ni cakap itu. Kita tak suka betul orang tak ilmiah ni. Ataupun pura-pura ilmiah ni. Orang panggil iktibar percakapan dengan iktibar orang. Kalau cakapan dia betul, tak kita kata salah. Ni penyakit Ahlussunnah sekarang ni. Bila dia tahu kawan tu Wahabi ke Salafi, semua percakapan tolak belakang. Tu payah. Kerja nak rak kawan tu. Dia dah rak kita dah. Kita rak dia. Dah lah rak. Salah pula tu. Alah bodohnya. Nak rak betul-betul. Rak betul-betul. Ni rak salah lepas tu.
Kita kata benda salah, dia tegur. Kena kata saya salah betul. Duduk sokong juga. Hampa ni tak faham apa aku cakap. Pulak dah, tak faham. Kalau tak faham apa yang kita cakap dengan sebab bahasa kita ke apa, tak payah buat live lah. Senang cerita. Sebab live ni bukan mereka nak tengok. Orang awam satu dunia. Tak payah buat live. Buat grup khusus pengajian, set bahasa aku ya faham. Buat. Mudah. Itu pun kalau betul lah penyampaian tu. Kalau salah tu lain cerita pula tu. Cuma ilah sebab apa dia rak kita balas balik sebab hampa tak faham. Gitu ya. Tak jadi. Lepas tu orang panggil malakatul ilmi ni bukan dengan mengaji lama je. Mengaji lama 20 tahun, 30 tahun. Tapi jawapan kalau begitu, minta maaf banyak lah. Untuk orang awam layak lah mengajar. Kita dah tahu orang awam lagi tu. Walaupun dia ustaz besar kali pun. Jadi Muhasyi tidak begitu. Minda ulama tidak begitu. Bila ada kritikan, setiap dia kata dia pegang kaedah setiap apa yang dikata dan ditulis sedia untuk dikritik tu ya. Kritik. Tak faham ni Wahabi ni. Bulok dah. Dia cok lagu tu lah. Habis minda tak berkembang. Ilmu tak berkembang, minda tak berkembang. Sekadar untuk orang awam. Dah kalau memang salah, bagaimana? Kalau kata perkataan aku tak salah, buktikan kenapa tak salah. Selesai. Tak ada masalah apa. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala. Dan kata Musannif. Bukan. Dan katanya di dalam kitab Nawadiril Usul. Kitab Nawadiril Usul. Katanya mana? Al-Hakim At-Tirmidzi. Bukannya Tirmizi, Sunan Tirmizi tu. Bukan. Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Kitab dia Nawadirul Usul. Dia kata setengah makna sebahagian. Setengah yakni sebahagian daripada barang yang tiada memberi faedah. Dituntut akan kaifiat, yakni dituntut tahu akan kaifiat sifat Allah Ta'ala. Lagu mana sifat kudrat ni? Tu tak payah tahu tu. Hakikat sifat kita tak tahu. Bahkan tak beri faedah pun. Sebab kalau tahu, bukan tu pun. Kalau tahu nak cari hakikat sifat Tuhan, bukan gitu pun sifat Tuhan. Nak cari hakikat zat Tuhan, bukan gitu pun. Carilah lagu mana pun. Kita tak dapat memahami hakikat zat Allah dan sifat dia. Tauhid yang belajar dia hanya tahu hukum saja. Jadi kita ni kalau guru kita salah cakap apa, kena mengaku salah tu. Salah. Ini mana salah? Dia mengaji lama kot. Kat Azhar lagi tu 20 tahun. Takkan salah. Tu pun satu juga. Anak murid berdengung. Anak murid berdengung. Orang-orang macam ni sebab apa? Sebab dia tak belajar hasyiah tu ya. Cuba hayati hasyiah bagaimana dia bahas. Hatta guru sendiri pun kadang-kadang matan tu guru dia sendiri. Hasyiah tu anak murid. Kritik tu guru. Hak ni Zohir ibarat tak kena. Ibarat yang lebih aula gini. Kalau kita bagi tu, tak ada adab dengan tok guru ni. Tu dia panggil benda lain tu. Tu kritikan ilmiah. Kritikan ilmiah tok guru ke murid ke lain. Kena celah dia. Orang Malaysia tak tahu antara kritikan ilmiah dengan adab dengan tok guru tu lagu mana. Tak tahu. Kira kritik tu, tak beradab lalu. Bukan kritik kawan tu. Kenyataan tu ya. Itu masalahnya. Allah. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ta'aluk sifatnya sifat Allah Ta'ala. Ta'aluk sifat Allah Ta'ala. Hak ni pun tak beri faedah. Tu. Ni kalau kita cakap, kalau orang cakap yang kata, hang ni Wahabi ni. Wahabi apa ni kita yang Al-Hakim At-Tirmidzi sebut. Bincang pasal ta'aluk tak ada faedah apa. Yang ni tak ada faedah kalau tak timbul syubhat. Koi situ. Tu kena mengaji apa maksud dia. Ta'aluk sifat ni tak ada faedah. Yang ni tak ada faedah selagi tak timbul syubhat.
Kalau timbul syubhat, dia pakai berfaedah ta'aluk ni. Macam contoh timbul syubhat, orang tanya, Allah Ta'ala boleh tak batu ya, boleh buat tak batu ya dia sendiri tak diangkat. Syubhat tu. Nak kata boleh, nampak lemah Tuhan pula tak diangkat. Nak kata tak boleh, Allah Ta'ala wallahu ala kulli syai'in qadir dalam Quran sebut. Lagu mana? Jadi syubhat. Maka di situ fungsi ta'aluk untuk mencerahkan lagi. Dan berbilang-bilang, yakni berbilang-bilang ta'aluk, tak ada faedah tu. Dan bersuatunya ta'aluk, yakni tak ada faedah belaka kecuali kalau ada syubhat. Titik. Dan ada tak ada faedah juga kita bahas adakah sifat itu ain zat. Ni syahid dia. Diri zat. Sifat tu kena pada diri zat ko atau lainnya, lain daripada diri zat. Tak ada faedah nak bahas apa yang panjang. Kerana bahawasanya demikian yang tersebut daripada bahas kaifiat Allah, ta'aluk sifat Allah, berbilang ataupun bersuatunya, sifat itu ain zat ke atau tidak, tiada menyuruh dengan dia, dengan apa yang disebut tadi oleh syarak. Tak suruh pun. Cari satu dalil nak tahu ta'aluk. Tak ada. Sampai kemampuan tak ada. Cari satu dalil untuk mengetahui beza antara sifat dan zat. Mesti kena tahu. Tak ada. Tak ada dalam Quran dan sunnah. Tu. Ni dia ambil ibarat sebiji daripada Syarqawi lah. Dan diam segala sahabat. Diam makna tawakuf. Tak bahas. Sahabat tak bahas ta'aluk ni. Bila orang yang bahas? Selepas daripada zaman sahabat. Ahlul kalam. Diam segala sahabat daripada membicara akan dia, akan yang tersebut daripada kaifiat sifat Allah, ta'aluk sifat Allah, berbilang-bilangnya dan bersuatunya, dan adakah sifat itu ain zat ataupun tidak. Ambil situ. Rojok domain situ lah. Rojok domain baik-baik. Rojok domain kena baik-baik. Esok-esok kena ajar orang lah. Esok-esok ajar orang pula itak kena tunda jadi kat tempat hampa. Tapi bila mengajar orang jangan taklidkan kita. Ngajar tu biar boleh mustaqil. Mana betul ke aku mengaji dulu ni? Carilah kita. Tu baru betul nak mengajar. Ni mengajar tengok tobik saja, duk taklid ke tobik tak jadi. Kalau taklid ke tobik itu tak alim lagi ya. Kalau alim ni dia boleh baca kitab kosong, tak ada tobik pun tak apa. Boleh baca. Mana dia tak taklid pada lobik dia. Lobik tu sekarang lobik dululah belajar. Sekarang dah tahu dah. Dia baca kitab kosong. Baca korang perang. Tak apa tu. Khatib tu. Dan demikian lagi orang yang berjalan ia orang akan jalan mereka itu sahabat, tetapi menegah oleh mereka itu daripada masuk bicara padanya. Pada tadi itulah yang tersebut tadi tu. Kaifiat sifat Allah dan sebagainya. Jadi berjalan ia akan jalan mereka itu sahabat. Siapa buat salah lah? Tabi'in. Tetapi menegah oleh mereka itu daripada masuk bicara padanya, pada yang tersebut daripada bahas kaifiat Allah, kaifiat sifat Allah, ta'aluk sifat Allah, berbilang ke tidak dan sebagainya. Kerana bahawasanya dhamirul hali wasyan memeriksa daripada kaifiat barang yang tiada tahu kita akan kaifiatnya barang. Memeriksa makna bahas dalam. Memeriksa makna membahas secara dalam, detail terhadap kaifiat yang kita tak tahu kaifiat dia dengan akal kita, maka sebaik-baiknya itu ilat lah. Ilat bagi kata kerana ni ilah bagi kata menegah oleh mereka. Sebab apa tegah? Kerana bahawasanya memeriksa daripada kaifiat barang yang tiada tahu kita akan kaifiatnya dengan akal. Jadi kita kalau bahas dalam lagi, seolah-olah kita sedang bahas benda yang tak boleh nak tahu oleh akal. Hakikat lagu mana? Kalau hakikat makhluk boleh tahulah sebab boleh nampak, boleh dengar, boleh sentuh dan sebagainya. Ni hakikat benda qadim tak boleh. Maka sebaik-baiknya dhamirul hal wasyan, hendaklah kita pegangkan daripada masuk bicara daripada barang yang tiada kita ketahui. Hendaklah kita pegangkan, yakni tahan. Tadilah
Dia panggil tafannun fil ibarah. Pegangkan yakni tahan. Tabassuk dia panggil. Pegang, tak payah duduk bahar lah. Pegang, takluk daripada masuk bicara, daripada barang masuk bicara apa? Bayan. Daripada barang yang tiada ketahui, yang tiada kita ketahui akan hakikatnya, hakikat barang. Titik. Inilah mana? Inilah kita pegang daripada masuk bicara barang yang tak tahu ni. Khabar yang terlebih selamat bagi agama kita. Titik. Jadi semua yang dia kata bahawa haram ni tak ada faedah semua ni ditanggung atas kalau tidak ada syubhat. Kalau ada syubhat dan kita reti nak rukai syubhat, maka di situlah faedahnya. Sebab akidah bukan nak sampai tahu takluk ni semua, tak payah. Mudah sangat akidah ni. Itu asal dia. Yang kita duk bahas panjang-panjang ni sebab apa? Sebab kita belajar untuk kesempurnaan iman, lagi pula untuk fardu kifayah masyarakat tu ya. Tu pun kalau kita hurai panjang-panjang ni pun, kalau tak tahu nak rukai syubhat pun jadi ijmali juga dalil tu. Jadi tak lepas juga fardu kifayah tu. Dua mesej lagi. Mulia kata Musannif rahimahullahu ta'ala, syahdan. Syahdan ni ada yang kata tanbihun, ai hadza kalamun munabbihun liman ghafala. Ada setengah guru lagi kata Musannif ucap dua syahadah di sini. Syahdan, tatkala kita ketahuilah wujud Allah itu bagi zatnya, zat Allah. Apa dia? Kita tahu wujud Allah itu bagi zat. Artinya, arti wujud Allah itu bagi zat ialah tiada kerana suatu. Okey, tidak bahas berkenaan dengan wujud hakiki, wujud aradi. Habis bahas khilaf wujud, ni sekarang masuk benda perbahasan seterusnya, wujud aradi, wujud hakiki. Maka dia kata, tak kalau kita ketahuilah wujud Allah itu bagi zatnya. Apa artinya? Arti wujud Allah bagi zat itu ialah tiada kerana suatu. Yakni tiada Allah Ta'ala itu wujud kerana suatu. Takdir. Tiada, yakni tiada wujud Allah itu bagi zatnya kerana suatu. Kan? Lepas tu, titik itu. Bukan kerana suatu. Dengan makna bukan kerana mukhassis, kerana pencipta ataupun penjadi Allah Ta'ala. Tidak. Bersalahan wujud yang lainnya, yang lain daripada Allah. Mana bisa seperti, yakni bermula wujud yang lain itu sabit ia seperti wujud. Dia panggil seperti ni takluk suatu mazmum tak ada khabar. Dia kalau bahasa Arab. Wa dzalika wujudu ghairihi sabitun ka wujudina. Contohlah. Bermula wujud yang lain daripada Allah itu sabit ia seperti wujud kita ini. Umpama wujud kita. Wujud kita. Umpama wujud kita. Dah lagi ada lagi wujud jin, wujud malaikat, wujud binatang. Kita ni manusia. Maka iaitu wujud kita umpamanya ni dengan perbuatan, yakni sabit ia dengan perbuatan Allah Ta'ala. Titik. Yakni perbuatan Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala mencipta dengan bertakluk sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang qarib. Dan Allah Ta'ala mencipta hasil daripada kehendak Allah sejak azali, hasil daripada ilmu pengetahuan Allah sejak azali. Terkait situ tu. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada titik tu. Jadi perbuatan Allah Ta'ala. Jadi maknanya wujud Allah Ta'ala hakiki. Apa wujud hakiki? Iaitu tiada yang menciptakan Allah. Wujud kita aradi. Ini sebab lain. Sebab apa? Sebab Allah cipta kita. Sebab tu kita wujud. Jadi tilik wujud Allah yang hakiki, wujud Allah, wujud kita yang aradi, mana yang betul-betul dipanggil wujud Allah Ta'ala. Kita dipanggil wujud juga. Yang kita kata tiada pula. Dah, wujud juga.
Cuma arif billah dia pandang kepada wujud Allah itu. Bukan dia menafikan wujud kita. Ada orang hurai kata arif billah ini menafikan wujud kita. Tak, kan? Dia tidak menafikan wujud hakikat wujud kita. Tak. Dia hanya melihat syuhud kepada wujud Allah yang hakiki. Seolah-olah kita tiada. Bukannya dia menafikan kita ni tiada. Bukannya dia nafi tu keberadaan kita. Tak. Kita ni ada. Cuma dia itu lebih memfokuskan kepada wujud Allah. Sehingga kita ni tiada apa-apa dan kita ni tiada wujud melainkan Allah itu ada dan menciptakan kita. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Dan setengah, yakni sebahagian daripada orang yang arif. Arif dhabit, arif ada dua. Arif billah ammah, arif billah khassah. Arif billah ammah, arif billah kenal Allah Ta'ala melalui tauhid. Fardu ain, hatu wajib tiap-tiap mukallaf. Seseorang kenal Allah Ta'ala dengan mengaji tauhid, arif billah dah. Tapi arif billah ammah. Yang kedua, arif billah khassah, hatu wahbatullah, kurniaan Allah Ta'ala beri pada seorang kenal lebih daripada ilmu yaqin, iaitu sampai tahap ainul yaqin, haqqul yaqin, haqiqatul yaqin dan sebagainya. Itu arif. Jadi arif di sini arif billah khassah, bukan arif billah ammah. Dia qaid sikit tasawufnya. Dia kata setengah, yakni sebahagian daripada orang yang arif, yakni arif billah khassah, tiada memandang ia arif billah khassah bagi yang lain daripada Allah wujud, yakni wujud hakiki. Tak kira gitu. Dia tak nampak, dia tak pandang yang lain daripada Allah tu wujud yang hakiki. Bahkan yang dia pandang tu wujud hakiki Allah Ta'ala lah. Bukannya dia itu menafikan keberadaan makhluk ini. Kalau dia menafi, salah. Tak nafi pun. Kalau kita kata kita arif billah ni menafikan keberadaan makhluk dengan mana makhluk ni tiada, itu salah. Tapi yang dimaksudkan kalau makhluk itu tiada dengan makna dia memandang Allah sahaja yang betul-betul ada, hakiki, abadi, azali. Itu betul. Dia panggil sebagai wahdatus syuhud. Wahdatul wujud, wahdatus syuhud tu bahas lain lah. Itulah kitab tasawuf. Ada Syekhul Islam Kedah tu. Dulu kan, mufti Kedah Syekhul Islam. Dia buat kitab Wahdatul Wujud. Boleh belilah. Ada jual tu. Dia baca ni hari. Dan ini mana? Iaitu tiada memandang ia bagi yang lainnya itu wujud. Ini dinamakan pada mereka itu orang yang arif itu wahdatul wujud. Sekali dia cerita hak ni dia ambil pada mana? Ambil dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid. Kita punya kitab tabak Darut Tahqiqil Kitab, muka surat yang ke-149. Sifatul wujud wa daliluha. Sebiji dia ambil Aqidatul Najih kat sini. Dia kata apa? Jadi ada sebahagian ulama bahalah yang dimaksudkan Bajuri ni sebenarnya wahdatus syuhud tu, bukan wahdatul wujud. Wahdatus syuhud, dia hanya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang betul-betul ada. Hak lain itu ada juga, cuma dia tidak memandang keberadaan makhluk, dia hanya fokus memandang keberadaan Allah. Itu wahdatus syuhud. Bukannya wahdatul wujud dengan makna ittihad wal hulul, bukan. Kerana maksud ittihad wal hulul, bukan. Sebab kita dah belajar sifat 20, qiyamuhu binafsihi. Kalau qiyamuhu binafsihi, apa maksud dia? Ay la yahtaju ila zatin wa mukhassis. Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat, yakni kepada zat untuk ada dia. Yakni nak menafikan kaum Nasara yang mengatakan Allah Ta'ala hulul dalam badan Nabi Isa. Hulul wal ittihad dalam badan Nabi Isa. Gabung dengan badan Nabi Isa. Hak tu yang kita nafi. Kok mana ahli tasawuf faham wahdatul wujud itu adalah hulul wal ittihad, sedangkan kita mengaji basic akidah qiyamuhu nafsi pun Allah Ta'ala tidak hulul dan tidak ittihad, kerana dia itu bukan sifat, dia itu zat.
Maka Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat, kerana dia itu zat. Kalau Allah itu sifat, maka dia itu baru berhajat pada zat. Dan kalau dia sifat, maka tak bersifat dengan sifat ma'ani, kerana akan berlaku tasalsul. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, maknanya dia jadi sifat wujudi. Dan sifat ma'ani nak bersifat dengan sifat wujudi, tak boleh. Sifat wujudi tak boleh bersifat dengan sifat wujudi yang lain. Mustahil, kerana akan berlaku tasalsul. Tasalsul macam mana? Sifat kudrat. Kalau sifat kudrat bersifat dengan sifat kudrat yang kedua akan bersifat dengan sifat kudrat yang ketiga akan bersifat dengan sifat kudrat yang keempat, kelima, keenam, sampai ke bila tak habis. Jadi tak boleh sifat yang ada bersifat dengan sifat ada yang lain. Sifat ma'ani tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani yang lain, tapi sifat yang ada boleh bersifat dengan sifat thubuti. Kemudian kata Musallih rahimahullahu ta'ala, boleh tengoklah yang kata maksud Imam Bajuri itu bukan wahdatul wujud, maka wahdatul syuhud. Habib Ali Bakir ada Hurairah. Boleh tengok kat video tu. Kemudian kata Musallih rahimahullahu ta'ala, wahdatul wujud, sungguhnya arif billah itu telah karam di dalamnya, di dalam wahdatul wujud oleh orang yang karam, tenggelam, istighraq, tenggelam diri. Lagu mana kita nak tahu tenggelam diri? Macam mana nak tahu? Kita orang tak pernah rasa. Boleh lalu sebut je lah. Kita gila dengan perempuan, kita tak berasa apa. Tapi gila dengan Tuhan, kenapa kita berasa lain pula? Laki ni gila dengan perempuan ni, gila sampai tak ada apa. Makan pun sikit pun tak apa nak selera mana. Sebab apa? Gila dengan perempuan tu. Orang perempuan tak terima dia. Contoh lah. Hak tu kita boleh terima. Ni gila dengan Tuhan. Gila dengan Tuhan ni lain. Jadi kita tak pernah rasa, jadi tak tahu. Hingga jatuh daripada setengah wali itu akan barang yang memberi waham ia barang bagi orang yang mendengar akan ittihad dan hulu. Seolah-olah depa kata ni seolah-olah Allah Ta'ala duduk dalam badan depa. Ittihad wal hulul, bergabung masuk, beresak dalam badan depa. Tak. Jadi jatuh ini berlakunya daripada setengah wali, sebahagian wali-wali Allah yang betul-betul wali akan barang yang beri waham. Jadi cakapan tu beri waham. Hak ni tak boleh ni. Kafir cakap aku ni. Allah Ta'ala, aku itu Allah. Tapi hak benar-benar wali dia, dan dia ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia tak boleh cakap saya saja. Ada Allah. Tu kafir. Dia cakap tu dalam keadaan tak sedar diri. Fana ufillah. Sebab tu dia panggil kalau dalam ilmu tasawuf, fana ufillah wa baqa' billah. Fana fillah lebih rendah martabat dia pada baqa' billah. Fana fillah ni rendah martabat sebab apa? Sebab dia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang zahirnya kafir. Tu low level dia panggil. Kalau baqa' billah, dia itu syuhud dengan Tuhan, tapi bila depan orang dia biasa ya. Dia tidak mengeluarkan ucapan beri syubhat. Sebab tu para nabi dan para rasul semua baqa' billah, dia tidak fana fillah. Kalau rasul fana billah, lemah dia. Kurang dia, sebab dia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang orang lain akan berasa, betul ke ni? Cuba kalau rasul fana fillah, tak boleh. Dia baqa' billah. Iaitu dia walaupun depan orang, hati dia sentiasa ingat Allah. Kalau fana fillah, dia duduk depan orang, dia gila dengan Tuhan juga. Dia menzahirkan kegilaan dan kefanaan dan tak betul dia tu depan orang. Tu jadi gila. Panggil orang yang fana, orang yang tenggelam. Orang yang fana ketika berzikir batal sembahyang. Kata Syekh Nawawi Banten. Bukan batal sembahyang, batal wudu. Dalam Kasyifatus Sajah. Orang yang berzikir sampai fana, tak ingat apa. Hilang akal. Waktu tu hilang akal. Walaupun berzikir, batal sembahyang. Sebab apa? Sebab hilang akal. Jadi orang yang hilang akal ucapan, dia tidak ambil kira. Emang ucapan zahir dia kufur, tapi diri dia itu belum tentu kufur. Sebab dia boleh cakap, dia cakap dalam keadaan tak betul. Jadi kalau kita cakap dalam keadaan sedar, anallah, kafir. InsyaAllah. Jadi ada syarat-syarat. Dia ada satu kitab khusus Syekh Rahimuddin buat lah. Dia ada 6 syarat. Tak silap dulu pernah mari daurah dekat Terengganu ni. Kitab dia Al-Insanul Kamil. Situ ada syarat-syarat. Nak panggil syatahat yang tu.
Ni syatuhat umi syatuhat belaka ni, bukan boleh percaya. Jadi para rasul baqa' billah, dia bukan fana fillah. Dia nak masuk baqa' billah mestilah fana. Cuma rasul-rasul ni dia tidak menzahirkan kalam-kalam yang beri waham, tidak. Tak ada. Mereka itu sempurna, Allah Ta'ala jaga maksum. Cumanya kalau ada istilah fana bagi rasul tu dipanggil fana lughawi lah. Macam contoh dalam sembahyang, Rasulullah SAW terlupa rakaat, tertambah dan sebagainya. Sebab apa? Imam Bajuri tanggung kata waktu tu Rasulullah SAW terlalu fana dengan Allah Ta'ala sehingga terlupa rakaat. Dia terlalu asyik dengan Tuhan sehingga lupa rakaat. Kita terlalu asyik dengan dunia sampai lupa rakaat. Tu beza. Kata syarih rahimahullah ta'ala, bagi orang seperti kata Hallaj. Hallaj ni dia fana fillah, berkata ia Hallaj, aku Allah, anallah, aku Allah. Dia panggil syatahat, asalnya nak sebut ana abdullah, hazah mudah, anallah, zahir kafir. Jadi ulama syariat kata kafir ni. Dia kabur ke guru dia, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi dia tidak fana fillah, dia masuk maqam baqa' billah. Maka dia kata syarih rahimahullah, dan seperti kata setengah mereka itu arif billah, tiada di dalam baju jubah ini melainkan Allah. Allahu fi jaibi, kau sarap. Poket. Siapa yang cakap ni? Abu Yazid Al-Bustami. Setengah sini Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, menurut apa yang kita tahulah. Kutlah ada ulama lain mungkin boleh jadilah. Allahu fi jaibi, Allah di dalam poket. Mana? Dan ini lafaz mana? Kata Hallah dan setengah mereka itu tu, dan yang seumpama kata mereka itu daripada, yakni adalah ia sebahagian daripada segala lafaz yang mutasyabihat, tiada harus pada syarak, yakni haram pada syarak, pada zahir lafaz. Untuk kita ambil iktibar, haram kita cakap itu. Tapi untuk diri dia, kena tengok. Kalau dia sedar cakap itu, hukum dia kafir. Kalau tak sedar, gila dengan Tuhan, tak sedar apa, tu lain. Kerana memberi waham, elak bagi tiada harus, yakni haram. Kerana memberi waham, titik. Tetapi kaum ahli tasawuf terkadang telah ghalib akan mereka itu, yakni telah memenangi akan mereka itu, telah mengawali akan mereka itu oleh ahwal mereka itu ahli tasawuf. Tetapi ni istidrak bagi kata, walaupun kita ni kata haram cakap lafaz mutasyabihat tu, tapi kebiasaannya orang ahli tasawuf ni ahwal mereka telah dimenangi, diri mereka telah dimenangi oleh ahwal, keadaan mereka. Bukan saya nak buat ni, mereka dah masuk ahwal lain dah. Dan bila kata masuk pada ahwal lain, maka ditakwilkan barang yang jatuh, barang yang berlaku daripada mereka itu ahli tasawuf, dengan barang yang munasabah ia barang akan ahli tasawuf itu. Kau ditakwil lah. Maka ditakwil akan kalam-kalam yang sebegini. Ni ada semua dalam Bajuri, boleh tengok dia ambil sebiji petikan titik. Dan setengah daripada orang yang memfatwakan dengan bunuh Al-Hallaj pada ketika Al-Hallaj berkata aku Allah, berkata pada ketika pada ketika berkata ia Al-Hallaj akan perkataan yang telah terdahulu sebutnya perkataan itu, mana? Iaitu anallah, Allah itu, aku itu Allah. Siapa yang hukum? Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi bukan macam Hallah tu dia fana. Junaid Al-Baghdadi dia masuk baqa', dia dapat mengawal diri. Fana ni tak dapat mengawal diri. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi ni tahu dah dia gitu. Macam mana nak hukum bunuh? Dia bukan hukum bunuh selalu, dia pun ada tasawuf juga. Kok mana? Jadi
ceritakan dia pakai 3 jubah. Jubah pertama, jubah Usuluddin. Dia pakai jubah Usuluddin. Oh, dia kata anallah li kafirun. Buka jubah Usuluddin. Pakai baju pekoh pula. Jubah pekoh pula. Bila kata kafir ni wajib bunuh. Wajib bunuh. Maka bunuhlah. Pum. Baru pakai baju tasawuf. Maka dia kata, hadha, ini orang ni, hadha syakhsu min ahli al-haq. Lepas dah bunuh dah, mancut darah, tulis nama Allah Ta'ala, wangi pula, baru pakai baju tasawuf. Baru dia kata, hadha syakhsu min ahli al-haqi. Orang ni termasuk ahli al-haq. Betul dah ni. Cuma itulah, beri Wahab tadi pakai baju Usuluddin, ku kafir. Pekoh pula, pekoh ni bila kata kafir, bunuhlah. Zohirnya. Lepas tu baru pakai jubah tasawuf. Barulah dia iktiraf. Betul tu cakap gitu. Dahsyat ni syaitan. Ini fitnah Zohir kalam pada zaman dia. Ini itu seperti barang yang tersebut di dalam Syarah Al-Kubra Imam Sanusi. Dan setengah daripada lafaz yang memberi waham itu seperti barang yang telah masyhur atas lidah orang yang awam. Hak ni tak betul. Hak ni yang tak betul ni. Ahli maklifat. Nak tegur juga ahli maklifat. Dan setengah daripada lafaz yang beri waham itu seperti barang yang telah masyhur atas lidah orang yang awam daripada perkataan mereka itu orang awam. Maqul qaul Allah Ta'ala itu mawjud, yakni ada pada tiap-tiap wujud. Ni tak betul. Ini ada unsur hulul wal ittihad. Allah Ta'ala ada pada tiap-tiap benda yang ada. Ni hulul wal ittihad. Hak ni harap. Dah boleh jatuh kafir. Maka pada perkataan orang awam tadi seolah-olah isyarat kepada wahdatul wujud, tetapi wahdatul wujud yang disebutkan orang awam itu tertegah berkata demikian itu. Tak boleh, itu wahdatul wujud, tak betul. Dia kata wahdatul wujud ni kat mana? Semua benda Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada pada benda yang ada. Semua benda yang ada Allah ada. Itu hulul wal ittihad. Itu yang sesat. Yang orang turut kata tasawuf, ahli tasawuf ni sesat sebab dia kata Allah Ta'ala boleh hulul wal ittihad berdasarkan pahaman wahdatul wujud. Zahir tak betul lah. Kalau nak betul tak betul ni kena kaji sebenarnya. Ni Tuan Minal ni dinukir ni ya, tuhfah ya, sebiji tuhfah. Lafaz Arab dah sebiji macam Aqidatul Najib. Tengok dia kata وبعضهم لا يشاهد لغيره وجودا وهذا يسمى عندهم وحدة الوجود وقد غرق فيه من غرق. Tenggelam tadi tu. Hatta waqa'a min ba'd al-awliya ma yuhimu al-ittihad wal hulul, sehingga beri waham seolah-olah macam ittihad wal hulul. Ka qaulil Hallash ana Allah wa ka qauli ba'dihim ma fil jubbati illa Allah jubbah. وهذا اللفظ لا يجوز شرعا. tak wajib, tak haram dari sudut syarak. Li'ihabihi, kerana beri waham. Lakin al-qawma, tapi suatu kaum, mana ahli tasawuf, taratan taglibuhum al-ahwalu fayu'awwalu ma yaqa'u minhum bima yunasibuhu. Itu takwilkan apa yang munasabah dengan dia. Wa mimman afta biqatl al-Hallash hina qala al-maqalah as-sabiqah ialah al-Junayd kama fi syarh al-kubra. Asbiji dia ambil. ومن اللفظ الموهم ما شاع على ألسنة العوام من قولهم موجود في كل الوجود. sama. ففيه إشارة لوحدة الوجود لكنه ممتنع لإيهامه الحلول. beri waham hulul. Habis. Sebiji dia ambil Tuhfatul Murid. Tu berkata demikian itu kerana memberi waham akan hulul. Lihabihi, kerana memberi waham akan hulul, yakni kerana memberi waham ia perkataan orang awam itu akan hulul, yakni bergabung dengan sesuatu, masuk menyerap dalam sesuatu. Titik. Dan ada pun sebab hamba memanjangkan perkhorbaran ini. Ni Aqidatul Najib sendiri. Dia kata dah apa nak bahas wahdatul wujud kat sini pula dah. Bukannya tasawuf ni kita duk bahas tentang sifat wujud.
Maka syarih kata, adapun sebab hamba musannif memanjangkan perkhabaran ini, yakni membahaskan berkenaan dengan kata-kata orang awam yang kata Allah Ta'ala itu ada pada setiap benda yang ada, berbanding yakni tasawuf tu, kerana banyak jatuh yang berlaku pada masa ini, pada masa musannif, berkata oleh kebanyakan manusia yang awam akan perkataan yang mutasyabihat, sebab mencuri mereka itu orang awam akan perkataan awliyaillah di dalam farak mereka itu, dalam kumpulan mereka itu orang awam. Farak ni bukan farak, firqah lah saja, firqah. Farak pula perbezaan pula. Firqah lah, firqun ataupun puak mereka itu awam. Sebab tu aku sebut sini, dia kata musannif. Ni best ni. Makna zaman dia dah ada orang mak lipat. Pergi tengok kitab Hidayatul Mutafakirin, kita dah baca habis. Tu lagi banyak mak lipat yang Tuan Husain Kedah sebut. Zaman dia bermacam-macam. Apatah lagi zaman kita lagi banyak lah. Bahkan pengikut ramai pula tu. Berkata oleh kebanyakan masyarakat tu, maka sangka mereka itu orang awam. Sangka apa? Inilah ilmu yang sangat baik, padahal sesat kebagat. Ni bukan ilmu yang baik, ilmu yang sesat. Sebab tu kena belajar ilmu usuluddin. Dia kata dulu, ilmu usuluddin, ilmu akidah kena belajar orang yang belajar. Kena belajar dengan orang yang belajar, dengan orang yang belajar, orang yang belajar, sampai Nabi SAW. Ada link rakaman ke Hidayatul Mutafakirin? Mampu. Hak tu zaman-zaman tak ada link lagi. Zaman-zaman retro yang terbaik. Zaman-zaman rumah neraka tu. Rakaman suara ya. Tu pun tak tahu pergi mana lah. Tu kita macam gitu-gitu ya. Nanti nak marathon Jawi boleh lah nanti. Tahun depan. Hampa cuti 3 bulan kan. 3 bulan tu hampa jangan balik. Baca semua kitab Jawi 3 bulan pada pagi malam. Biar mampu aku tu ya. Tu pun kalau kita habis master lah. Tak habis lagi tak tahu. Habis. Dan apa tu? Dan mulia atau pada kata sangat baik. Dia sangka ilmu ni ilmu yang mulia, padahal tu sesat. Tu dia panggil jahil murakab. Dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu bahawasanya ilmu tu, dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu. Yang dia tak tahu bahawasanya ilmu itu sesat. Dia pergi ambil juga. Itu hukum dia haram dan boleh jatuh akidah dia. Kata syarih rahimahullah, lalu diperbuat oleh mereka itu orang awam akan qaul, yang akan sebagai perkataan yang saya saja dikata. Batu ulama nak bahas akidah, dia larang bahas dalam-dalam macam tadi tu. Ta'alluq lah, lagu mana ta'alluq lah. Hak tu kalau tak nak timbul syubhat, tak duduk bahas. Tu soalan lagi tu. Sebab apa? Sebab orang awam ni takut dia terlajak. Dia bukan reti apa. Orang awam ni dia bukan orang ahli ilmu. Jadi kalau dia satu-satu benda khilaf ataupun bergaduh ilmuan sama ilmuan, dia bukan reti. Dia masuk lah. Ni wahabi. Kita kalau ahli ilmu pun begitu juga. Kita pun orang awam. Sebab tu kata tu, kita ni lain. Jadi sudut pandang kita lain. Bila suatu isu keluar, kita tengok dengan perhatian yang mu'tadil berdasarkan ilmu kita. Kalau tak ada lagi, senyap sudah. Lepas tu kata mengaji hasyiah. Mengaji hasyiah nampak. Nampak. Macam ni ulama punya. Kalau masih belajar matan, dia cepat rot orang. Hatta Wahabi pun dia cepat ke. Wahabi ni sebab apa? Mengaji matan ni. Mengaji syarah, okey sikit lah. Tapi tak boleh pergi lagi. Okey sikit. Dia mula nak tunduk sikit lah. Tapi nak tunduk-tunduk pun dia boh ke. Kalau hasyiah dia tunduk. Mengaji hasyiah nak kritik orang yang salah, betul-betul salah tu, dia cari lagi. Kut lah dia maksud dia begini. Macam tu lah apa. Macam apa? Macam contoh Dr. Zaibi lah sebut apa, yang video orang nak kata Allah Ta'ala berjising, dia kata Allah Ta'ala berjising. Bukan kata dia bukan nak kata Allah Ta'ala berjising, cuma perhati elok perkataan tu. Semua pakai rak dia. Tu kawan tu kata Allah Ta'ala berjising. Tu kata ibarat percakapan pun kita susah nak faham.
Bab apa jadi gitu? Bab apa jadi gitu? Sebab malas belajar tu ya. Kalau belajar hasyiah ni dia bukan setakat bagi kita faham, dia bagi faham ibarat. Ibarat pun kritik tu. Kadang-kadang ibarat tu 2 muka surat dia kritik. Tu dia lah. Nak kata pentingnya faham ibarat. Ini ni peluang kita. Kerat video. Kita pun sama dengan depa lah. Depa mangkuk ayun, kita pun mangkuk ayun. Dua-dua mangkuk ayun. Yang tak mangkuk ayun apa dia? Yang tak mangkuk ayun yang mengaji. Yang tak payah nak komen apa, dia terus mengaji. Okey tu. Sebab tu kita kata kalau bodoh duduk rumah senyap-senyap. Jangan tubik keluar. Tubik keluar nampak kebodohan itu. Dah lah bodoh duduk senyap dah lah. Dia pergi tambah lauk lagi. Tu. Dan qilah. Mana tu? Diperbuat oleh mereka itu orang awam akan qaul dan qil. Akan perkataan biasa-biasa. Qaul wa qil dia panggil. Qaul wa qil, perkataan yang biasa diucapkan. Tu bahaya. Padahal tiada mengetahui mereka itu orang awam akan haram berkata-kata. Yakni berkata-kata seperti demikian tersebut yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada pada setiap benda yang ada. Tak boleh. Sebab apa? Mereka tak tahu. Sebab jahil mereka itu orang awam. Jahil, terkadang perkataan itu membawa kepada kufur. Sebab tiada faham. Titik situ. Titik itu mereka itu titik. Sebab jahil. Jahil apa? Boleh jadi jahil basit, boleh jadi jahil murakkab. Kalau jahil basit, alhamdulillah, salah ni, betul salah. Okey tu. Jahil murakkab, apa salah? Ada dalil. Mampu. Tu payah sikit. Tu. Terkadang perkataan yang kata Allah itu ada pada setiap yang wujud membawa kepada kufur. Sebab tiada faham mereka itu orang awam akan hakikat yang demikian perkataan Allah itu ada pada setiap yang wujud. Mereka tak faham pun. Mereka nak tiru awliya illah wahdatul wujud itu, tapi mereka tak faham penggunaan tu kat mana. Mereka pergi sebut tu orang awam. Mereka tak tahu apa nama tu kesalahan yang diucapkan oleh salafi tu apa. Dia hantam je salafi. Contohlah ni. Jadi zikir wirid tu. Aduh. Kemudian kata Musannif rahimahullah ta'ala, hanya difahami mereka itu makna zahir itu maf'ul bagi difaham. Yang mutasyabih itu jua, yakni sahaja tu ya. Dia faham makna zahir tu ya. Bukan dia faham di sebalik makna tu. Zahir, dia pegang zahir. Macam orang pegang zahir mutasyabihat ayat Quran lah. Jadi mujassimah pula. Hak ni zahir pegang kata-kata awliya, dia pun sebut juga. Jadi kafir tu. Hak ini itu mujassimah. Maka jadilah ia orang yang berkata tadi zindiqun. Zindiq ni sebahagian pada orang kafir. Zindiq tu. Seperti berkata setengah mereka itu orang awam, sekalian makhluk ini sifat Allah. Ada orang mengajar itu? Ada. Siapa? Pilih tu. Tak mahu sebut aku. Makhluk ni sifat Tuhan. Mampu. Sifat tu. Makhluk ni sifat Tuhan. Jadi maknanya sifat, jadi makhluk ni sifat Tuhan. Jadi makhluk ni bukannya zat lah. Makhluk ni bukan zat. Jadi kita ni bukan zat. Zat dengan sifat pun berterabuk. Ngajar tauhid. Orang ambil pula. Allah teruk tu. Jadi ni bahaya. Makhluk itu sifat Tuhan. Kok mana makhluk sifat Tuhan? Kalau kata makhluk sifat Tuhan, sebelum Allah Ta'ala cipta makhluk, sifat kat mana? Ada sifat tak? Tak ada sifat, matilah. Ada sifat. Bila Allah Ta'ala cipta makhluk, lepas tu jadi sifat pula. Itu baru. Orang yang melazimi, zat yang melazimi baru. I'tiqad Allah baru, kafir. Kafir pula. Maka perkataan makhluk itu sifat Allah sesat lagi menyesatkan, yakni sesat untuk diri, dan kalau disampai kepada orang menyesatkan orang. Segala manusia, yakni menyesatkan segala manusia. Na'udzubillahi min zalika, ai Allah, yakni mudah-mudahan melindungi ia oleh kita.
dengan Allah Ta'ala, daripada demikian itu, demikian kufra sesat tadi, kufri sesat tadi, ataupun al-qawlil kufr. Maka perkataan itu jikalau dapat ditakwil kepada yang benar sekalipun, tiada sunyi daripada haram lagi dosanya. Okey, anda kata, kita kata boleh takwil, kata dia ni orang awam. Okey, boleh takwil, tak apalah, tapi perkataan dia ucap tu haram dosa. Itu kalau boleh takwil. Kalau tak boleh takwil, kata syarih, amat besar, dosanya amat besar tu. Dan jikalau tiada ditakwilkan, yakni tiada boleh ditakwilkan kepada jalan yang sebenarnya, ke kufur jua, yakni kufur sajalah. Kalau boleh takwil, perkataan yang diucap tu dalam keadaan sedar tu, hukum dia haram lagi dosa besar. Tapi kalau tak boleh nak takwil, kafir. Jadi ada dua firqah lah. Boleh takwil, tak boleh takwil. Cakap Allah Ta'ala itu makhluk dia, sifat dia itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Boleh jadi kafir bila tak nak takwil dah. Boleh jadi tak kafir sebab apa? Sebab boleh takwil tapi haram. Cakap apa yang haram lagi berdosa, tak kufur bila boleh takwil. Cakap apa yang haram dosa lagi kufur bila tak boleh takwil. Tu. Jadi sebab itulah musannif kita bawa perbahasan ni kerana berlaku dah pada zaman dia, orang awam cakap gitu. Wallahu a'lam. Dan kata musannif wal qidam, masuk pula sifat qidam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah taala sifat qidam dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.